Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat semua di dalam program kita membaca Al-Quran berpandukan hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, setiap kalimah, antara kalimah dengan kalimah dalam ayat yang kita baca. Kali ini kita membaca juzuk yang keempat, iaitu muka surat berapa? Muka surat 79, iaitu ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14 surah keempat, surah An-Nisa. Baik, untuk meneruskan pembelajaran kita, saya teruskan dengan penjelasan tentang hukum-hukum tersebut, insyaAllah. Baik, pertama kita jumpa kalimah tilka. Tilka iaitu, perhatikan, ada dua suku kata saja, satu ta dengan lam dimatikan, bunyi til yang di huruf kaf itu baris di atas ka. Tilka, satu-satu harakat. Kemudian kita jumpa kalimah hududu. Baik, hududu itu, perhatikan suku kata yang kedua ini dibaca dengan panjang dua harakat, iaitu dengan hukum mad asli. Hududu. Baik, suku kata yang ketiga du itu bertemu dengan nama Allah. Dan kita ada huruf jim di sini, kita boleh wakaf di sini. Dan apabila kita baris depan ini, iaitu suku kata du itu bertemu dengan nama Allah, kita baca dengan idgham syamsi, iaitu du itu digabungkan dengan lam yang jalalah. Jalalah adalah nama Allah itu, ya. Dan dibaca dengan tebal, iaitu oleh kerana kita wakaf, kita baca 2, 4 atau 6 harakat. Iaitu kalau kita wakaf, saya tulis WQ itu wakaf, iaitu kita baca dengan tebal 2, 4 atau 6, sebab sebelum nama Allah itu baris harapan. Jadi kita baca Dullahi, Hududullah kalau kita wakaf. Baik, kalau kita nak sambung baru kita hidupkan hi itu. Jadi panjangnya 2, 4 atau 6 harakat, boleh baca 2, 4 atau 6. Baik, kemudian kita sambung dengan kalimah berikutnya, waman. Perhatikan ada dua suku kata sini, wa dengan man, tapi man ini bertemu dengan huruf ya. Maka kita baca, saya tulis sini idgham ma'al gunnah. Nun bertemu dengan huruf idgham, nun sukun. Jadi kita baca dengan idgham ma'al gunnah 2 harakat. Dapat, bunyinya wa may yuti'i. Baik, kalimah berikutnya yuti'i, yuti'i itu tengah hukum di sini gabungkan dengan nama Allah. Kita bila gabung dengan nama Allah, dalam nama Allah itu ada alif lam syamsiah. Jadi kita idgham syamsikan ain itu dengan lam jalalah, tapi oleh kerana di baris bawah kita baca dengan nipis. Yuti'illah. Baik, lam tu kita baca dengan 2 harakat nipis. Mula idgham syamsi, lepas tu baca dengan nipis 2 harakat. Lepas tu kita jumpa kalimah warasulahu. Baik, perhatikan di sini, ra baris datar baca dengan tebal, ra dengan tafkhim. Jadi su di situ, perhatikan ada waw sebelumnya baris depan, kita baca dengan mad asli 2 harakat. Jadi warasulahu. Baik, hu pun kita baca 2 harakat. Sebab apa? Sebab dia berhukumkan mad silah qasirah. Selepas hal pada hadapan ada huruf yang berbaris, sebelumnya pun huruf berbaris. Jadi baca dengan mad silah qasirah MSQ. Mad silah qasirah 2 harakat. Itu ringkasnya. Siapa yang merujuk Al-Quran, tulis ringkasan hukum itu supaya tahu apa hukum yang kita baca. Baik, kemudian kita jumpa yudkhilhu. Baik, yud dal sukun. Jadi kita baca dia dal mati, baca dengan qalqalah sughra sebab dia dalam tengah kalimah, yudkhilhu. Jadi dal itu baca dengan qalqalah sughra dan turunnya yang perlahan. Kemudian kita sambung ayat kalimah yang berikutnya. Sini ada 1, 2, 3 saja. Yud dengan dal, kemudian khil, kha dengan lam, kemudian hu, kemudian kita jumpa jannatin. Baik, suku kata ada 1, 2, 3. Suku kata kedua dibaca dengan mad asli. Suku kata pertama tu yang penting wajib gunnah. Suku kata kedua mad asli 2 harakat, wajib gunnah pun 2 harakat, bunyinya jannatin. Baik, suku kata ketiga tin ini baris 2, perhatikan dia berselisih, tentu dia sama ada idgham atau ikhfa, tapi dia berjumpa dengan huruf ikhfa, huruf ta. Maka kita baca dengan ikhfa hakiki 2 harakat.
Jannatin tajri. Ada dua suku kata saja kalimah ini. Ta dengan jim. Jim adalah huruf qalqalah dan jim itu mati juga dibaca dengan qalqalah sughra, kan? Lantunan yang perlahan. Jadi tajri pula bertemu dengan ya baris bawah baca dengan mat asli dua harakat. Kemudian kita jumpa kalimah min. Min nun sukun juga. Tadi tanwin bertemu dengan ta. Kali ini nun sukun bertemu dengan ta. Jadi sama juga hukumnya fa hakiki. Fa hakiki ni pun fa hakiki baca dia mintah antara izhar dengan idgham bacaannya. Jangan baca izhar. Kalau izhar bunyinya min, mana lidah kita terus kepada langit kita di mahras nun. Tetapi ini tidak, dia menuju saja. Lepas tu tukar pergi kepada huruf ta. Ta di mana? Di antara gigi kacip dengan gusi atas. Gigi kacip atas dengan gusi atas. Jadi dia letak sini ta. Jadi itu bunyinya nun bagi ta dekat saja mahrasnya. Mentah tihal, mentah tiha. Suku kata pertama dalam kalimah tahtiha iaitu ta digabungkan ha yang pedas iaitu mati. Tah bunyinya ti hamas. Kemudian ha bertemu dengan alif lam qamariyah, kita baca dengan izhar qamari, IQ izhar qamari. Hal bunyinya hal daripada pangkal halqam kepada mahras lam. Hal anharu. Kalimah anharu itu perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf halqam dibaca dengan izhar halqi. Jangan dengung, jangan panjang. Terus izhar saja. Terus pada ha ada alif selepas ha itu baca mat asli dua harga. Anharu. Okey, baru jumpa khalidina. Ada 1, 2, 3, 4 suku kata. Kha itu bertemu dengan alif kecil, baca dengan mat asli dua harakat, tentu dia baris di atas. Di pula ya sebelumnya baris bawah baca dengan mat asli juga. Jadi bunyinya 2 1 2 1. Khalidina fiha fi sebelum ya ada baris bawah, selepas ha ada baris atas. Kita boleh wakaf kat situ, kita baca dengan dua-dua dengan mat asli. Nampak Lepas tu kita jumpa wadzalika, wa dza, sebab zal ini ada huruf alif kecil baca dengan mat asli. Kemudian lika ka itu saya ada tulis IQ izhar qamari kerana dia berjumpa dengan alif lam qamariyah, huruf fa adalah huruf qamariyah, maka baca kaf ini dengan izhar qamari dengan lam yang mati. Bunyinya apa? Kal. Di sini kita bunyi suku kata ini kal. Wazalikal fau, baca dengan linu sebelum waw baris atas, ataupun atas waw tu ada tanda mati, dia boleh baca dengan lim fau. Kemudian fauzu, kalimah ni fauzu, sebab tu zu pun berjumpa dengan alif lam qamariyah, baca dengan izhar qamari juga. Fauzul azim. Ingat dha ini dia terangkat pangkal lidah, istilah bunyinya, tapi dia mahrasnya sama dengan ta, dengan apa dia? Dengan zal. Jadi zim cuma dia terangkat pangkal lidah, itu sifatnya lain dengan zal dengan sa. Jadi bunyinya azim, ditutup bibir kita dengan mahraj mim yang disukunkan. Baca dengan mat lis sukun. Okey, selesai ayat 13. Baik. Kita baca terus ayat 13 Lepas tu baru kita sambung penjelasan tentang ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Okey. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Baik, selesai kita baca ayat yang ke-13 dengan hukum-hukum tersebut. Baik. Kita pergi kepada kalimah berikutnya bermula dengan, iaitu kalimah waman, bermula dalam ayat yang ke-14. Waman
Nun sukun bertemu dengan ya, kita baca apa? Ya huruf idgham. Jadi kita baca dengan idgham ma'lunah 2 harakat. Macam mana bunyinya? Wa may senyum sikit. Wa may ya'si. Baik. Ya, suku kata ada 2 saja dalam kalimah ya'si ini, iaitu ya dengan ain, ya bunyi sampai ya daripada ya pergi kepada tengah halkum. Kemudian sin istilah bertemu dengan nama Allah, kita baca dia di baris bawah dengan nipis 2 harakat. Macam mana bunyinya? Ya'sillaha. 2 harakat. Dengan syamsikan suat tu dengan lam jalalah. Okey, kemudian kita jumpa kalimah wa rasulahu. Su dibaca dengan mat asli sebab sebelum waw ada baris depan. Lahu sama juga. Di sini sama dibaca dengan mat silah qasirah 2 harakat. Wa yata'adda hududahu. Terus sambung. Wa yata'adda hududahu, jangan ditangguh-tangguh. Terus saja dia satu. Ada di sini gabungkan ain dengan dal. Wa yata'adda hududahu. Baik, ada di sini ada satu du maksudi sebab selepas dal ada waw yang baris depan dal itu. Selepas tu kita jumpa pula suku kata dan hududahu tu yang keempat. Suku kata itu bunyinya iaitu 2 harakat baca dengan mat silah qasirah. Lepas tu kita jumpa yudkhilhu dal dalam satu kalimah. Dal adalah huruf qalqalah dibaca dengan qalqalah sughra, saya tulis QS, qalqalah sughra. Khil gabungkan kha dengan lam, ini ya baris depan dengan dal. Yudkhilhu naran. Baik, na baris 2 iaitu baca dengan 2 harakat. Dia bertemu dengan alif sebelumnya baris atas, baris dengan mat asli. Dan di sini ra baris 2 bunyinya ron. Gabungkan dengan bunyi nun, ron tapi izhar, jangan dipanjangkan dan jangan didengungkan. Bunyinya naran khalidan. Baik, sini kenapa izhar? Iaitu kerana dia bertemu dengan huruf halkum. Tanwin bertemu dengan huruf halkum dibaca dengan izhar halki. Halkum halki. Baik, saya ringkaskan halki HL. Lepas tu kita jumpa kha bertemu dengan alif kecil di situ. Baca dengan mat asli 2 harakat. Li, kemudian tanwin berselisih huruf tanwin itu menunjukkan dibaca dengan fa. Di sini fa sebab huruf fa huruf fa. Fa hakiki, IHQ hakiki. Fa I kemudian HQ hakiki. Kemudian kita jumpa fiha sama mat asli macam tadi fiha kita jumpa kat sini. Dia habis dia tutup wakaf situ. Jadi fiha mat asli ada kriterianya, iaitu sebelum ya baris bawah, sebelum alif baris atas, itu dibaca mat asli. Lepas itu kita jumpa kalimah walahu mat silah qasirah juga, iaitu depan ada waw kecil sini. Adza. Bila sebut za itu jelikan lidah kita sedikit, ujung lidah itu keluar daripada gigi kacip atas itu. Adza. Kemudian rumah asli ada alif selepas za itu. Kemudian kita jumpa kalimah suku kata bun di situ bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, apa baca? Mim adalah huruf idgham. Jadi kita baca dengan azabum muhin. Baik. Baca dengan mat arid di sukun 2, 4 atau 6 harakat di sukun huruf mim, sebelumnya ada mat asli. Okey, selesai, habis. Kita baca pula ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu Baik, semula. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Panjang, ya.
Mati dengan nun. Terus marash nun bagi marash nun. Baik, selesai kita baca semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Jadi itu saja bacaan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam siri yang berikutnya.